ringkasnya, para mahasiswa-mahasiswi sekalian, jadi perlembagaan sebagai punca kuasa telah memberikan kuasa kepada dua. Yang pertama kepada persekutuan dan yang kedua kepada negeri. Sebentar tadi telah diterangkan punca ini melahirkan ataupun berjaya membentuk dua jenis akta, ataupun dua jenis akta berjaya digubal dengan kuasa yang diberikan kepada persekutuan, iaitu Akta 97, Akta 98, dan setelah Amanah Raya Berhad menjadi diperbadankan, maka satu lagi akta, iaitu Akta 532, juga telah digubal berdasarkan kepada punca kuasa perlembagaan kepada kerajaan persekutuan. Manakala insya-Allah sebentar lagi kita akan melihat pula berdasarkan kepada perlembagaan juga negeri-negeri diberi kuasa. Ya, di antara yang diberi kuasa ialah tentang undang-undang diri seseorang itu. Kalau orang Islam maksudnya hukum syarak. Jadi justru itu enactment undang-undang keluarga Islam, ya, negeri menurut negeri masing-masing, enactment pentadbiran Islam negeri menurut negeri masing-masing juga berperanan di dalam menjadi rujukan kepada proses permohonan pembahagian harta pusaka orang Islam di Malaysia. Selain daripada akta-akta ini, terdapat juga akta-akta lain yang berkaitan, yang mana memberi kesan ataupun yang ada peranan di dalam pembahagian harta pusaka orang Islam. Kalau untuk persekutuan, contohnya Kanun Tanah Negara, GSA ataupun Group Settlement Area, Akta Tanah Berkelompok 1960, Akta Penama, dan juga pekeliling yang dikeluarkan oleh sesuatu jabatan yang menguruskan urusan pembahagian harta pusaka orang Islam. Kalau di sini ialah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Manakala untuk negeri pula, terdapat enactment yang juga memberi kesan ataupun terlibat di dalam pembahagian harta pusaka orang Melayu, di antaranya enactment Rizab Tanah Melayu, yang juga ada kesan. Contohnya, katakanlah tanah yang dimiliki oleh si mati adalah tanah Rizab, hanya untuk orang Melayu saja, tetapi warisnya, contohnya isterinya adalah orang bukan Melayu, maka akta ini terpakai, ya, kepada kaedah pembahagian tersebut. Jadi tanah itu tidak boleh dipindah milik kepada isteri. Ini sebagai contoh saja. Begitu juga enactment tanah adat ini yang banyak ditanya oleh kebanyakan mahasiswa-mahasiswi berkaitan dengan tanah di Negeri Sembilan, contohnya. Seorang lelaki daripada Kelantan berkahwin dengan seorang perempuan di Negeri Sembilan, dan bila isterinya mati, maka dia tidak berhak mewarisi. Maka di situ akan timbullah bahawa ianya berlawanan dengan hukum syarak, iaitu hukum faraid. Jadi berdasarkan kepada undang-undang, enactment ini, undang-undang ini dianggap terpakai, ia tidak menyalahi faraid, tetapi tanah ini telah dianggap sebagai tanah adat yang mana tidak berhak untuk dibahagikan ataupun tidak berhak untuk difaraid, dan dinyatakan dalam enactment tanah adat. InsyaAllah kita akan terangkan sebentar lagi. Baik, jadi kita lihat dulu akta-akta lain yang berkaitan dengan isu ataupun yang boleh mempengaruhi pembahagian harta pusaka orang Islam. Kanun Tanah Negara secara ringkasnya, ia telah dikanunkan mengikut perkara 76 kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan pada 18 September 1965. Tujuan utama undang-undang ini dibuat adalah untuk mengadakan satu sistem pemegangan dan urusan tanah yang seragam di semua 11 negeri di Semenanjung Malaysia. Jadi Kanun Tanah Negara ini ia tidak terpakai di Sabah dan juga di Sarawak. Baik, Kanun Tanah Negara atau secara ringkasnya KTN lah, ya, KTN 1965 telah digubal berdasarkan kepada FMS Land Code
1926, itulah undang-undang yang dipakai di Negeri Sembilan, Pahang, Perak dan Selangor sebelum 1 Januari 1966. Dan ia telah menghapuskan sistem tanah lama di Pulau Pinang dan Melaka, yang mana sistem ini diwarisi daripada kerajaan British. Kalau kita imbau kembali sejarah, Pulau Pinang, Melaka, Singapura digelar sebagai negeri selat, yang bermakna negeri ini ianya berada terus di dalam ataupun akur terus, ataupun pentadbiran mereka ini terletak di bawah pentadbiran kerajaan British, secara langsung. Dia tidak memiliki raja-raja Melayu. Jadi mereka telah mengadakan akta yang tersendiri, dan akta ini terus dipakai sehinggalah selepas tanah Melayu merdeka. Dan oleh kerana itu, demi menyelaras undang-undang agar Pulau Pinang dan Melaka juga sistem ataupun akta undang-undang berkaitan dengan tanah adalah selaras untuk seluruh semenanjung tanah Melayu, maka akta kanun tanah negara ini telah digubal dan akhir sekali telah berjaya dikuatkuasakan pada 1 Januari 1996. Baik, antara ciri-ciri kanun tanah negara ialah sistem ini adalah berdasarkan kepada sistem Torrens, yang mana menetapkan bahawa hak milik tanah adalah di bawah kuasa kerajaan. Sebab itulah selepas 1965, geran yang dikeluarkan itu bukan lagi geran milik kekal, tetapi yang diberi adalah geran secara gadaian, maksudnya tanah yang digadaikan oleh kerajaan kepada pemilik, paling maksimum selama 99 tahun, dan ada yang lebih ringkas tempohnya. Jadi dia bukan lagi jadi hak milik kekal apabila dikeluarkan selepas 1965. Okey. Baik, manakala hak milik adalah sekiranya kerajaan mengeluarkan geran itu, walaupun ianya hanyalah sekadar tanah gadaian, tetapi milik muktamad adalah seperti nama empunya yang ada di dalam geran tersebut. Seterusnya, asal sistem Torrens ini adalah daripada Australia Selatan, yang diasaskan oleh Sir Robert Torrens pada 1858, dan sistem ini telah berkembang di seluruh negara Australia dan juga diterima di kebanyakan negara di dunia. Bagi negara kita Malaysia, KTN merupakan undang-undang tanah tertinggi di semenanjung Malaysia yang melibatkan urusan pentadbiran tanah. Namun begitu, ia tidak terpakai di negeri Sabah dan Sarawak. Dan secara umumnya undang-undang ini hanya terpakai ke atas tanah-tanah yang mana akta ini mula diterima ataupun diguna pakai di semenanjung tanah Melayu, bermaksud sekiranya telah ada geran-geran lama yang dikeluarkan, diberi hak milik kekal dan sebagainya sebelum pelaksanaan akta ini, maka akta ini tidak boleh menyentuh pelaksanaan yang lampau, sama ada mengenai tanah peruntukan. Sebab itulah anak-anak, kita dapati bahawa geran tanah kita ini ada dua, ada yang merupakan milik kekal dan satu lagi adalah tanah gadaian. Baik, seterusnya, akta yang lain adalah GSA 1960 atau Akta Tanah Kawasan-Kawasan Penempatan Berkelompok. Akta ini digubal terutamanya apabila Tanah Melayu membuka Felda, Felkra dan berbagai lagi.
Jadi ianya dilaksanakan terhadap tanah-tanah yang dibuka di bawah rancangan pembangunan tanah tersebut seperti felda, ya, dan pada asalnya ia didaftarkan atas nama daftar pegangan desa, ya, daftar pegangan desa. Baik, bagi tanah yang dibuka ini, ya, hak milik tanah itu belum didaftarkan lagi dan dikeluarkan oleh pejabat tanah daerah negeri masing-masing, kecuali setelah semua bayaran dijelaskan. Sebab itulah peneroka yang di awal masuk menjadi peneroka, tanah ini tidak lagi dimiliki. Setiap pendapatan bulanan mereka akan dipotong, dan setelah dibayar keseluruhan bayaran fee tanah tersebut, barulah mereka akan diberikan geran, dan geran ini adalah berdasarkan kepada Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960. Di antara ciri-ciri Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok ini, apabila berlaku kematian seseorang peneroka semasa tanahnya masih di bawah daftar pegangan desa ini, maka tanah ini hanya boleh diturunkan kepada 2 orang waris sahaja, iaitu penama yang berhak, ya, nama yang berhak, kerana asal tanah ini diberikan adalah kepada pasangan suami dan juga isteri. Jadi sekiranya mereka telah meninggal, maka kekal di dalam geran itu tidak boleh diletakkan lebih daripada 2 nama. Baik. Kalau 2 orang tadi bersetuju secara muafakat untuk menggugurkan hak mereka, maka ianya maka bolehlah, ya, dijual pegangan mereka, dan hasil jualan itu, sekiranya tanah itu tanah yang termasuk dalam tanah faraid milik si mati, maka bolehlah ianya difaraidkan. Ya, okey. Jadi maksudnya macam ni, kalau katakanlah, ya, si mati meninggalkan 4 orang anak. Jadi yang berhak namanya ke atas tanah hanya 2 orang sahaja. Maka dari segi undang-undang, nama 2 orang, tetapi dari segi pusaka hasil tanah itu mestilah dibahagi 4. Ya, mestilah dibagi 4 menurut kadar pusaka masing-masing. Jadi sekiranya 2 orang lagi ataupun lebih 3 orang itu bersetuju melepaskan hak mereka, maka mereka boleh jual tanah tersebut, ya, bahagian mereka, dan bahagian yang dijual itu dijadikan faraid lah, ya, dijadikan sebagai bahagian faraid untuk mereka bertiga, ya. Ataupun tanah itu dianggap dijual, ya, dinilai untuk 1 nama saja, kemudian hendaklah dibahagi kepada 4, ya, menurut bahagian-bahagian mereka lah, kepada 4 orang anak tadi. Itu adalah secara ringkas. Okey, seterusnya akta-akta yang lain ialah undang-undang penama. Maksud undang-undang penama di sini ataupun nomination, ya, ialah melantik penama, ya, dan mengikut undang-undang ini, ia satu arahan yang sah lah, meliputi orang-orang Islam, ya, dan walaupun begitu ianya berbeza dengan ordinan wasiat pada tahun 1959, yang mana ordinan wasiat ini hanya dipakai kepada orang-orang bukan Islam sahaja. Walaupun begitu, nomination ini pada hakikatnya tidak sesuai kepada orang Islam, kerana kepada orang bukan Islam, nomination ini dari seumpama wasiat. Maksudnya apabila seorang itu mati, maka hartanya akan jatuh, harta yang dinamakan itu dengan nama pewaris yang tertentu akan jatuh kepada waris tersebut seumpama wasiat. Tapi dalam Islam, kita mengikut hukum faraid, tidak boleh berwasiat kepada waris.